Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dan rakan setugas saya Nabila Khalida dan anda sedang menyaksikan Borak Anak Muda dan Belanjawan 2023 sangat hampir. Esok sebenarnya Esok, Nabila. Betul. Tak sabar. Tak sabar betul. Kita nak tahu apa belanjawan peruntukan yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan pada kali ini. Dan sudah pasti kewangan menjadi isu penting bila bercakap mengenai belanjawan ini, terutama dalam bidang sukan itu sendiri. Dan kalau kita tengok belanjawan lalu ataupun bajet 2023 yang dibentang lalu, peruntukan sebanyak 32 juta ringgit diberikan. Dan kita nak lihat belanjawan kali ini berapa pula yang mereka akan berikan. Dan sudah tentu di studio pada kali ini kita akan jemput pakar dalam bidang sukan ini sendiri. Yang belah kanan saya, di sebelah kanan saya Dr. Rozili, merupakan Timbalan Pengarah Akademi Sukan UPM yang juga merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Selamat datang dan juga kita nak juga menjemput Afrita Aryani Nasril yang merupakan Setiausaha Kehormat Persekutuan Gimnastik Malaysia yang juga merupakan bekas atlet gym Rama Kebangsaan. Selamat datang ke Borak Anak Muda. Apa khabar? Baik. Esok sebenarnya belanjawan 2023 ni dah sedia. Tak sabar nak tahu peruntukan berapa. Betul. Lagi naik atau lagi turun. Kita pun kena tengok banyak benda yang kita kena ambil kira kan. Jadi sebelum kita nak masuk tentang belanjawan tu kan, mungkin kita nak recap sikit lah tentang industri sukan ini sendiri. Kalau kita lihat dulu dengan sekarang, mungkin apa progres yang dapat kita lihat dan bagaimana perubahan dari segi progresif itu sendiri. Dr. Rozili. Okey, baik. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya sukan di negara kita ni agak lama dah bermula. So kalau kita tengok daripada tahun 1961 sehingga 1970 di mana adanya Majlis Olimpik Tanah Melayu saya. So daripada situ nampaklah progression mereka sehinggalah kepada sekarang ni kita ada yang dipanggil sebagai program podium, program pelapis. So di mana kita sangat menumpukan kepada atlet-atlet dan juga pencapaian negara kita di mata dunia. Jadi saya rasa secara keseluruhannya kita nampak perancangan dan juga idea tu ada. Cuma mungkin ada yang perlu kita bincangkan lah nanti. Dekat mana kita tambah baik kan. Mungkin Afrita sedikit boleh kongsikan pengalaman sebagai atlet dulu dan sekarang. Kita ada bekas atlet Jirama Malaysia ni, bukan calang-calang. Betul. Okay, I think the improvement is there. Tapi at one point now dia macam stagnant at one point. So the improvement from last time and now is there dari segi facilities, dari segi results, dari segi kemajuan pembangunan sukan and achievements, but then at some point now stagnant there. So I think there the program and the management maybe we have to sit and discuss details on the penetration. Betul, kita nak cakap juga apakah yang dikatakan oleh Menteri Belia dan Sukan Itu Hanayo mengatakan bahawa kita perlu tekankan aspek pengurusan dan pentadbiran. Kalau kita dapat saksikan ada segelintir atau beberapa penjawat atau pemegang jawatan dalam badan sukan ni ambil lewa dalam memastikan dalam menunaikan tanggungjawab mereka untuk mematuhi proses pematuhan ikut perlembagaan masing-masing. Ini menunjukkan bahawa sistem pentadbiran urusan kita masih lemah. Jadi kita nak Afrita boleh jelaskan mungkin apakah punca kepada permasalahan ini dan bagaimana untuk kita tangani perkara ini dan sekiranya perkara ini gagal daripada aspek pengurusan, pentadbiran dan bagaimana ia boleh menjejaskan industri sukan secara keseluruhan. Okay, actually management side mereka adalah satu badan yang sangat penting untuk memajukan salah satu sukan tu and to give impact and perubahan kepada setiap sukan. So I think here the federation or management team and all we have to mengikut zaman and and we have to update all the program and management wise and now is not the time for everybody to sit in the comfort zone. And I think this is the time for each and every federation to prove, to prove that the federation is worth and is good to help the sports improvements. Mungkin Dr. Rizli ada nak tambah sikit tentang bagaimana untuk kita bagi improvement dari segi topik ni. Dari segi pengurusan betul. Saya bersetuju lah macam mana yang dijelaskan oleh saudari Afrita tadi. Memang sebenarnya ni masa mereka untuk menunjukkan apa yang mereka adalah persatuan ni. Sebab kita tahu every year kita ada bajet untuk persatuan. Kemungkinan mungkin daripada pandangan saya kemungkinan juga dia punya prosedur yang perlu dia patuhi itu mungkin terlalu ketat ataupun
terlalu longgar sehingga boleh berlaku masalah kan. Jadi saya rasa benda ni macam yang saudara Fita kata tadi perlu mungkin kita diperhalusi, kita kaji balik supaya dia memudahkan pengurusan persatuan tu supaya lebih mudah dan senang. Kan? Dia tidaklah terlalu rumit tapi mudah untuk kita patuhi. Tapi itu tentang pengurusan. Kita nak sentuh sikit tentang fasiliti sebab baru-baru ni Saya ada tambah sikit untuk silakan. pengurusan. Okay. When you talk about the budget from government, okay, the budget is for me is subsidies to the persatuan. So in a way, the persatuan and every NSA have to make an effort to use the subsidies budget given from government in order to have more. Exactly. Kita nak tengok contoh pasal fasiliti. Kita berbincang, kita KBS juga berusaha untuk membantu Persatuan Badminton Malaysia, BAM. Tapi sebabkan tak cukup tempat latihan untuk pemain kebangsaan mereka. Jadi kita nak lihat, bukan kita nak lihat kepada sukan badminton saja, tapi secara keseluruhan. Kita sekarang seperti yang Afrita cakap tadi, kita stagnan. Tapi kalau masa kini dengan belanjawan is coming up, apa yang boleh kita lakukan dengan peruntukan yang secukup, dengan the right size for sukan sports punya location ni, untuk kita bantu industri sukan ni, kalau kita nak kata bagaimana kita boleh tingkatkan lagi, bagaimana kita tawarkan lagi infrastruktur ataupun kita boleh tawarkan lagi dia punya iaitu sediakan tempat latihan dan fasiliti yang secukupnya dan mengikut piawaan. Bagaimana? Kalau boleh saya sentuh sedikit pasal dasar sukan negara kan, di mana kita nak membudayakan sukan menjadi aktiviti rakyat Malaysia. Bila kita sebut tentang budaya ni, maksud dia bermula daripada seawal boleh, betul tak? Maksud dia kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kita punya klien adalah pelajar sekolah sebenarnya. Mereka berada di sekolah. Jadi saya berpandangan, kita bercakap fasiliti, kemungkinan fasiliti itu dia perlu merentas kementerian juga. Sebab KBS ni kemungkinan mereka akan melihat high performance. Tapi mereka terlupa pools yang mereka ada daripada grassroots ada dekat sekolah. Dan kalau kita tengok fasiliti kat sekolah pun saya tak katalah tak memuaskan, tapi boleh diperbaiki lagi. Okay, dan tentang infrastruktur untuk latihan pula kan. Saya tahu kita KPM sendiri dia macam ada sikit pusat latihan daerah, pusat latihan negeri. So saya kata tadi dia perlu merentas kementerian di mana pool player ataupun atlet yang kita ada ni, kita tahu kita ada high performance mungkin dekat sekolah sukan, dekat akademi. But then kita tak boleh lupa mereka yang dekat grassroots, yang dekat sekolah-sekolah, sekolah rendah lah saya panggil kan, masih berada di sekolah dan tidak menunjukkan lagi performance yang sebenar. Sebab kemungkinan apa yang berlaku kita dapat lihat banyak atlet yang kita labur, saya kata kita labur, but at the end of the day mereka ni ada atlet yang tiba-tiba datang entah dari mana orang kata menewaskan mereka, menunjukkan kemampuan sebenar. Jadi that's why saya kata prasarana dan fasiliti itu perlu merentas kementerian. Kan daripada sekolah dan juga komuniti kemungkinan. Sebab kita nak membudayakan sukan yang saya anggap kita baru bermula lah berbanding negara-negara Eropah yang di mana mereka dah memang tahu dah pagi dia kena jogging, healthy food, lepas tu petang dia jogging lagi. Kita pula kita ada macam yang saudara kata kita stagnan kat situ. Mungkin kita dah mula tapi mungkin dia tak tahu mana nak pergi kan. Dan mungkin itu mentas kementerian, insya-Allah saya rasa benda tu bolehlah kita perhalusi dan perbaiki di masa akan datang. Bagaimana pula dengan Afrita kalau for me kalau untuk high performance sekarang facilities memang perlu penambahbaikan. Okey, sebagai contoh untuk tempat latihan atlet negara gimnastik. We have a problem with the height of the training center, that is National Training Center. So but then for now we make use with whatever we have while waiting for the better prasarana lah. Upgrade. So for sukan gimnastik we need, I think few other sports in the high performance also they need a better facilities. So in a way I think this kerjasama daripada semua pihak diperlukan untuk mendapatkan satu kawasan or satu bangunan, or I think in fact I think we have a lot of dewan, I think. But I think kegunaan dewan tu dengan majlis-majlis terhad, I think. So I think kerjasama semua pihak haruslah ada di situ in order to have a better place and more places. To fully utilize tempat betul, tu. kita perlu kerjasama setiap pihak, agensi, kelab, sekolah, kementerian. Tapi kalau kita nak lihat, Kita nak sentuh pengurusan. Tapi kita nak sentuh apa yang adakah kita kekurangan sumber sebenarnya, sebab apabila kita perlu tambah baik fasiliti, infrastruktur, perlukan duit dan kita harus guna sedia pakai apa yang ada. Tak bercakap ia tidak buruk, tapi memerlukan lagi upgrade. Kalau kita ikut keadaan semasa, banyak sekarang sukan-sukan yang memerlukan fasiliti strong untuk
untuk kita lahirkan atlet yang cemerlang ni? Adakah sebab kos sebenarnya? Bagaimana doktor? Saya merasakan kemungkinan juga kos. Tapi kalau kita tengok bajet pada 2022, saya rasa 159 juta kita ni untuk penambahkan kemudahan sukan. So saya rasa saya tak kata kita tak ada fasiliti. Okay? Mungkin mungkin maintenance tu tak ada di situ. Kalau kita tengok terutama di komuniti. Sebab kita nak membudayakan sukan, which is community lah. Dekat taman perumahan. Ada kita nampak, tapi yelah dia tak di-maintain dengan elok lah pada pendapat saya. So itu salah satu yang menyebabkan mungkin yelah dia tak ada semangat untuk bersukan jadikan budaya. Dan kalau kita sentuh tadi tentang gimnastik kan. Kita tahu gimnastik ni dia bermula dengan sangat awal umur dia, teknikal. Sebab dia banyak teknikal. Dia tak mula, gimnastik ni sangat unik sikit. Betul. Sebab bidang saya talent ID. So saya tahu gimnastik ni memang dia kena seawal mungkin 4 tahun, 5 tahun. Which is budak-budak ni, pelajar ni tak ada berada di sekolah pun lagi. So that's why saya faham. Dia nak cari pool tu. Sebab kita tak ada kelab yang bagus. Kita bukan kelab tak bagus. Sistem kelab tu tak macam negara-negara maju lain. Di mana kelab tu yang produce atlet. But saya cakap tadi kat Malaysia ni, sekolah tu yang produce. Dan mereka terpaksa cari sendiri. Usaha sendiri, scouting sendiri. Jadi once kalau, macam tadi, dewan-dewan tak membantu kan, pihak berkuasa tempatan tak membantu, payahlah. Terutama dari segi gimnastik lah. Sukan lain tu saya tahu dia okey sikit. Gimnastik ni memang unik sikit. Kita nak dengar dari Afrita sendiri bagaimana, setuju atau tidak? Okay, for now for gymnastic we are lucky because sekarang untuk development before memang kita tertumpu hanya daripada program sekolah. Okay, sekarang untuk sukan gimnastik kita more on clubs. So this club in a way they make their own effort and initiative. So we have a lot of clubs now doing development. So it's a good thing actually. This club is helping the states and the school to produce athletes. And then kita sekarang tidak hanya menunggu daripada sekolah. So club punya effort ni sedikit sebanyak membantu persediaan development to states and after that to the national selection lah. Is a feeder thing. Baik. You know, club feed to state Betul. feed to national team. So the continuation and the ecosystem is there. So as for the high performance punya facilities, that one is beyond my control. And kita you know, banyak so yang I terlibat got no, sebelum yes. tu. So yang pentingnya seperti yang Afrita dan juga Dr. Razili berkata bahawa peruntukan tu memang dah ada. Mungkin kita tak ada proses untuk hala tuju tu. Macam kita dah letak peruntukan, okey, sekolah settlekan. No, kita kena build them throughout the whole process. Tapi banyak lagi kita nak sembangkan mengenai industri sukan menjelang Belanjawan 2023. Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Borak Anak Muda. Baik Doktor dan juga Afrita, tadi kita dah sentuh tentang pengurusan sikit, fasiliti sikit, kewangan sikit, dan kita nak juga kaitkan dengan Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri kita dan tentang kesejahteraan atlet-atlet kita. Kita tahu banyak yang kita nak jaga tentang fizikal, mental, pemakanan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tengok ke konsep kesejahteraan Malaysia Madani ni, kita nak apply dalam industri sukan, bagaimana nak kita jaga kesejahteraan kita punya atlet itu sendiri. Jadi kita mungkin boleh mulakan dengan Afrita, bagaimana kerajaan kita menjaga kesejahteraan atlet kita di Malaysia. Okay. If kita nak memperbudayakan sukan and dalam konteks Malaysia Madani ni, I think we have to create the awareness. The awareness have to come from the mass, you know. When we talk about sport, normally people only straight go to the high performance. Betul. Bola sepak negara. And then high performance all negara-negara, you know. So when you don't have the awareness of sports since young, so when you go to the higher level, you know, the process it doesn't have in you like that. So it's like jumping from one place to another place. So we have to create the awareness from down, daripada bawah, from sekolah rendah and you know slowly and to the mass also. Because I think mass tak tahu high performance dan sukan rakyat, you know, only sports industry people they know sukan rakyat and high performance. So we have to
differentiate this and create awareness from sukan rakyat from down. Dr. Rosli, pula macam mana? Macam mana kita nak pastikan kesejahteraan atlet tu terjaga secara holistik, bukan daripada segi fizikal saja, mental, emosi, tekanan jiwa. Terutama sekarang dengan banyak tekanan inflasi, tekanan kos sara hidup. Itulah saya ulas biasa kita rujuk kepada dasar sukan negara juga sekali lagi, di mana tadi macam saudara Afrita kata, dalam dasar sukan negara tu dia ada untuk sukan untuk semua, sukan prestasi tinggi dan sukan sebagai industri. Itu dia kata tadi, bukan semua orang tahu sukan tu ada high performance. So sebenarnya kita perlu sukan untuk semua tu yang penting. Jadi secara teorinya bila kita bersukan tu, kita bukan saja sihat tubuh badan, maksudnya mental kita pun sihat lah. Kan secara teori ni begitu. Dan apabila kita ada, dia macam ni, kalau kita tengok negara-negara maju, mereka dah confirm sihat. Sebab dia punya rutin harian. Dan soalan kita nak cari high performance tu senang. Sebab dia orang dah minimum kriteria untuk high performance sudah ada. So itu yang budaya kita cuba, saya rasa itu yang kerajaan tengah cubalah. Dan untuk dari segi macam yang pengacara kata tadi, mental. Kita kena faham kalau melalui pengalaman saya dengan pegawai atlet negara kita kan, mereka dah korbankan masa remaja mereka sebab mereka training. Okay, dan at one time bila dia injured, dia dah tak perform, dan kita abaikan mereka. Ini berlaku tau, reality memang ada berlaku. Mungkin saudari Afrita dia ada pengalaman kan. Then kalau kita tengok ada yang kena tukar sukan, ada yang tak bersukan langsung, ada yang mereka dalam sistem, but then kita terlampau paksa untuk bersukan sebab sorry to say negara kita dia by result based. Tak ada no result biasanya tak adalah. Tak beri perhatian lah, tak dapat attention. So yes, that's happen lah. That's why sebenarnya dia kena ada lifelong coach. Kan, coaching sebagai bukan sahaja dalam sukan tapi di luar sukan tu. Coach ni sangat penting. Kita tahu, okey, kita lahirkan dia sebagai atlet untuk membantu negara, dan kita pun lahirkan dia sebagai manusia juga. Kita tahu once dia dah habis, ni okey, dia kena pergi masuk belajar ke universiti. That's why saya kata tadi, dia merentas kementerian, which is kita memang ada buat lebih kurang kerjasama lah dengan atlet-atlet ni. So kita bagi mereka place certain tempat untuk belajar ke universiti. So di sana tu mereka once they tahu dia ada career. Sebab dulu ada isu kan di mana atlet-atlet ni once orang dah habis, orang tak boleh kerja kan, dia buat kerja yang ni once you say inflasi. So that's why saya cakap peranan coach tu sangat penting sebenarnya. Bukan saja di padang tapi di luar padang. Dan sebagai parent, kita sebagai ibu bapa lah. Kita merancang untuk dia agar kita tahu one day habis dia boleh survive sebagai seorang manusia lah. Supaya itu tadi dia punya ketahanan mental semua dah kita dah ready untuk dia. Tapi Afrita, kalau kita tengok lagi satu isu di mana KBS tak akan beri peruntukan khas kepada isukan dalam belanjawan 2023, tapi sebagai atlet sendiri, kalau contoh kita berada dalam bidang baru itu, kita akan rasa macam tidak penting ke isukan ni. Jadi bagaimana kita untuk ubah persepsi ni? Adakah setuju bahawa adakah kita tidak beri peruntukan khas sebab bidang ni belum cukup penting pada masa kini? Kita perlu fikir kepada industri yang lebih penting kerana keadaan ekonomi sekarang. Bagaimana sebagai atlet? Cuba. Okay, as the perspective of athletes, I think seperti yang semua maklum, I think sukan e-sport ni maybe peluang mereka untuk mendapatkan sponsorship mudah. Maybe not to say mudah, the laluan maybe is more clearer and easier than other sports. So maybe that's why project khas punya tu, I think we will try to another sports that yang memang menghadapi kesukaran to get, but yet they have a room to improve or to reach to certain level, So I think maybe kita punya YBM Menteri ada rancangan tersendiri and sasaran yang difikirkan buat masa ni. So yeah, I think maybe it's like that. And then mungkin juga because seperti yang kita nampak, sukan e-sport ni memang dia mempunyai ramai peminat and ramai sponsors yang so maybe we bukan kita cakap lepas tangan, tapi kita tahu industri ni boleh bertahan pada ketika ini. Mungkin kita perlu beri perhatian kepada jenis sukan-sukan lain yang amat memerlukan usaha keras daripada kerajaan itu sendiri. Takut atlet e-sukan itu sendiri rasa dianaktirikan. Pada pandangan saya, kemungkinan kerajaan kan kita ni kerajaan yang baru, so mereka mungkin tertumpu kepada perbelanjaan berhemah. Kita tidak boleh mengatakan mereka menaktirikan e-sport ni, tak. Sebab peruntukan yang saya dipangkan sama rata. Cuma pada tahun lepas, kalau saya tak silap, bajet sebelum ni dia ada 13 juta khas
untuk e-sport. Kemungkinan sewaktu itu kita di zaman PKP. Kita baru nak ni, so ramai yang online. So that's why dia bagi pertukaran khas. But then macam yang saudara Sita kata tadi, e-sport ni dia cepat berkembang kan. So once macam saya kata tadi, dia resort best. Bila ada resort yang bagus, orang akan nak labur kan, nak labur untuk dia. Investor tertarik. Investor tertarik. Berbanding dengan sukan-sukan yang kita kata yang dah lama, yang stagnant tadi tu kan. So payah sikit lah. That's why saya kata e-sport ni macam tadi memang kita nampak dia ada potensi untuk orang luar lain bagi penajaan. Dan seperti yang Saudara Afita kata tadi, inilah masanya persatuan-persatuan tu kena fikir out of the box sebenarnya. Dia subsidi kan kita kata tadi. Sebab kita kena fikir lebih jauh macam mana. Peruntukan dah ada. Fikir sekarang apa cara macam mana kita nak untuk lagi memperkasakan atlet kita dari semua industri. Ya, betul. And penambahbaikan and find source that boleh menambahkan cari sumber lain. yes. Kita tambah pendapatan sumber lain. untuk industri sukan. Because of course we cannot like share one cake for everybody equally. We cannot do that. And I think that one piece of cake tu pun is not enough for everybody. So this is when peranan Persatuan and NSA, to get involved and prove their capabilities. Okey, itu tentang isukan. Kita nak sentuh sikit tentang topik yang doktor ada sebut tadi tentang kesinambungan karier dalam sukan. Kalau kita dah seseorang atlet tu sendiri, dia dah bersara dalam kerjaya mereka, tak kisahlah apa sukan sekalipun. Mungkin apa seterusnya buat mereka? Sebab kita tahu, kita dapat tengok berita banyak yang mereka ada yang buat Grab, mungkin ada yang meminta bantuan dari segi kewangan dan sebagainya. So apa perancangan, ada tak perancangan yang boleh kita ketengahkan untuk menjagakan kesejahteraan mereka supaya kelangsungan kos hari hidup mereka itu dari segi kewangan? Sebenarnya di pihak KBS, saya seperti kita tadi, saya terlibat dalam Bisnis Sukan Negara, Mighty ID. So di dalam ni kita dah merancang satu piramid di mana atlet yang contoh macam Saudara Afrita ni, dia bekas atlet tapi in satu masa tu dia terpaksa turun ke bawah, dia terpaksa bersara. Dan kebanyakan atlet kita ni mereka tak ada sijil kan, sebab waktu dia sekolah dulu dia tak dapat contoh sains sukan level 1 atau kejuruteraan level 1. So itu saya cadangkan dulu mereka yang masih dekat sekolah ni kita cuba bagi sijil. Bila mereka dah tak dapat ke high performance, then harapan kita adalah mereka turun ke community balik. Buat kelab kan, buat persatuan. Jadi dia punya secara grassroots tu ada. Atlet-atlet kita yang kita dah labur banyak dulu kan, pelapis kita ke senior kita ke, dan mereka dah contoh ada injury, dah tak boleh nak perform, dan mereka keluar daripada program dan mereka tubuhkan kelab sendiri kan, training pelajar kat sekolah. So komuniti itu dia akan berjalan. So saya rasa itu satu langkah lah selain daripada kita cuba bantu mereka masuk ke universiti dan juga ke IPTS lah macam tu. Macam mana pula dengan Afrika? Kalau kita tengok, diorang dah bertahun-tahun sumbang kepada negara. Lepas tu apabila dah sampai had umur untuk mereka berkhidmat sebagai atlet negara, mereka terpaksa berhenti dan mungkin dah bertahun-tahun mereka tak tahu nak buat apa. Lepas tu macam mana kita nak bimbing mereka agar kita dapat menjaga konsistensi, kekalkan konsistensi ni, penjagaan kepada atlet negara walaupun mereka sudah retired gitu berkatakan. I think masalah tu sekarang for this batch in future tak timbul sangat. Yang kita nampak sekarang masalah bekas-bekas atlet sekarang kita nampak macam susah and struggling. I think this is before yang pada ketika itu bertimbun. Yes, this athlete we don't have the plans of the now we got pre-U and then universiti pun bekerjasama dengan atlet-atlet negara. So I think now kurang atlet yang tidak menyambung pelajaran or tidak ada cert or belajar rather than before. I think before kita nak tengok atlet, in fact kita ada juga atlet yang tak habis SPM like that. And then what more with universities level. So now I think most of our national athlete semua kelulusan universiti ataupun masih di universiti. It's just that the time nak habis tu like doctor 6 years tapi kita diploma pun 6 years things like that, but then the base is there. So I think yang masalah sekarang ni is from before. So in a way I think we shouldn't like say problem ni we do it now for the athletes now. I think now the athletes terjaga. But then of course boleh ditambah baikkan. The problems yang kita nampak but kita kaitkan with the athlete punya welfare now is before. So we have to think of something
to cater this, of course Jaga ada kebajikan cakap diorang. Banyak sebenarnya. yang Baik, kita sebenarnya banyak kita nak sembangkan mengenai isu ataupun solusi untuk kita perkasakan lagi industri sukan. Tapi tak banyak masa. Dr. Rozali boleh kongsikan harapan belanjawan 2023 untuk industri sukan. Baik, macam saya katakan tadi, saya dalam bidang pengandapastian bakat, di mana pengandapastian bakat ni ada dalam visi sukan negara. Visi sukan negara 2030. So dia ada 6 teras utama. So saya mengharapkan untuk yang bajet akan datang ni adalah sedikit peruntukan untuk kita menjalankan program Mighty ID tu. Okay, di mana kita cuba untuk mencari bakat-bakat baru. Sebab kita tak kata yang talent ID yang dah dibuat ni salah ataupun tak. But then it's it's teknologi. So semakin hari dia ada teknologi baru dia serapkan. Kan? That's why kita ke belakang sebenarnya. Banyak. Yes, that's why kita masih lagi tak dapat nak cari gold medal Olympic first kita kan. Yang pertama. Sebab mungkin talent kita tu salah dan kita melabur setiap tahun untuk ke talent sebenarnya. Betul. Bagaimana pula dengan Afrika? Okay, Harapan I untuk industri Mungkin sukan. harapan Dan juga mungkin adakah Malaysia bersedia sedikit tambah daripada Malaysia untuk jadi negara sukan 2025? Okay, for us to jadi negara sukan, kita perlu change our perspective and our Mindset. mind and mindset, culture, everything. Okay, we shouldn't stay in a comfort zone and kita perlu, melangkah. Not one step, I think 2-3 step forward faster, in order to achieve with other negara maju lah in sukan. And then of course, when you talk about belanjawan, I think the belanjawan you cannot give high performance and sama rata, but then of course the pembahagian tu haruslah ada and tepat, because in order to prevent also redundant. So we don't want satu program dua budget, So it's better one budget, 2 programs. So we have to be more creative, efficient on this. Itulah ada antara harapan yang kita mahukan untuk atlet-atlet negara untuk masa akan datang. Bukan atlet negara saja, atlet daerah, negeri. Kita harus bagi peluang sama rata kepada mereka. Jadi terima kasih diucapkan kepada Afrita Ariani Nasril yang merupakan Setiausaha Kehormat Persatuan Ketuan Gimnastik Malaysia yang juga merupakan bekas atlet Gym Ramah Kebangsaan, dan juga di sebelah saya Dr. Rozili Timbalan, Pengarah Akademi Sukan UPM dan juga Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM Nina. Baik, dan jangan lupa saksikan pembentangan bajet Pembentangan Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan oleh di Dewan Rakyat oleh Kerajaan Perpaduan pada 24 Februari ini. Esok sebenarnya. Dan teruskan bersama kami di saluran 501 untuk dapatkan perkembangan terkini mengenai Belanjawan 2023 dan semuanya akan kami rangkumkan di semua platform digital Astrawani. Sekian sahaja Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nina Rozman. Saya Nabila Khalida. Salam hormat.